Bertemu kembali. Melaka kerap dikaitkan dengan sektor pelancongan sebagai sumber utama ekonomi dan kesannya apabila COVID-19 melanda, impak teruk dirasai kebanyakan penduduk negeri itu. Namun ekonomi Melaka tidak lagi boleh bergantung pada satu industri utama, sebaliknya memperkasakan lagi kepelbagaian ekonomi dan juga sektor pembuatan bot contohnya wujud di Melaka dan ia memerlukan sokongan utuh kerajaan negeri untuk pembangunan rantaian yang jitu. Kita ikuti temu bual editor kanan Sarawani Nazri Kaha bersama dengan pengusaha bot di Melaka. Bermula sebagai hobi dengan 4 batang tiang di sekitar rumahnya, Mike Tian dan adik-beradiknya memulakan industri pembuatan bot. Dan hari ini inilah hasilnya. Bot nelayan, bot penumpang, bot persiaran dan pelbagai guna sama ada di tasik ataupun di laut ataupun di tepi pantai sudah pun ada di seluruh negara, malah di seluruh dunia. Yang paling besar seperti di New Zealand ataupun Australia. Tetapi pastinya sebagai negeri kelautan, negara kelautan, Malaysia perlu melihat industri ini sebagai industri strategik. Bukan hanya tertakluk kepada pembuat bot, tetapi ekosistemnya semua. Apatah lagi Melaka, negeri pesisir pantai, ada nelayan di situ, sejarah besar tentang ratusan tahun kehebatan kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka dan pastinya industri Mike dan juga keluarganya ini perlu ada dokongan. Dan kita nak dengar dari mulut Mike sendiri bagaimana ianya bermula, apa cabarannya dan bagaimana pentadbir negeri Melaka yang baru ini perlu melihat ekosistem yang sesuai untuk membantu industri pembuatan bot di negeri Melaka. Mike, kita nak tahu lebih lanjut, Mike. Akibat COVID-19 pandemik, apa cabaran seafarers yang dihadapi dan adakah ia dapat diselesaikan selepas kita buka sempadan dan selepas kita buka kegiatan ekonomi, dan apa yang dimahukan oleh seafarers jika dibenarkanlah, terutamanya dari aspek guna tenaga ataupun pekerja yang selama ini menjadi nadi tulang belakang seafarers. Terima kasihlah Wani kerana beri peluang kita mengadu rintihan ekonomi dan juga daripada segi maritime ya. Kita punya hasrat kalau dapatlah ini industri ini dapat diperkembangkan dengan bantuan kerajaan maupun kerajaan negeri. Ini satu industri yang Melaka, di Melaka ni tak belum dapat fikir lagi. Sebab during COVID-19 tak siapa yang sangka. Azablah kita. Dia kata essential product kita buat fisherman. Tapi masalah dia tu essential product 90% kita boleh produce, 10% kita tak boleh deliver disebabkan seperti dia main finishing. Tak boleh buka ni, tak boleh buka tu, ocean tak boleh bikin. Disebabkan tu economic paralysis. Kita tak boleh supply produk pun tak boleh, nelayan pun tak boleh gunakan, tak boleh siap. So, no meaning. So, kalau dapat dipertimbangkan essential, apa diperlu, apa yang patut diberi peluang. So, satu, dua, pekerja. No, di orang dan pekerja yang kita ni, I got about 80% local worker. Ini train dia. Kehadiran tinggi ya. Oh, unit tak boleh copy paste, tak boleh. Tak boleh, because once you do this, dilatih ya. Bila rosak saja you buang the whole thing. Itu tak masalah. Masalah besok kalau bot ni digunakan di laut, kalau kereta kita boleh buang kereta tepi jalan, kita boleh taksi balik. Kalau laut tu kaki saja tanah, almarhumlah kita. So setiap produk yang keluarkan oleh Explorer, untuk maklumat Seafarer tu, Seafarer Explorer like ni, bot ni panggil Composite Explorer tu. Explorer ni dah bertapak 40 tahun. So kalau kita tak buat satu produk yang betul-betul bertandingi dunia, kalau tak ada pun sama standard dengan dunia, tak boleh ekspor ke luar negara, kita mesti mengadakan satu mercu standard ataupun quality control yang standard. Sekarang adakah bisnes seperti normal semula ataupun bukan? Pintu rezeki baru buka. Ji, Bapak Melayu kata Alhamdulillah, kita cakap kamsia lah kamsia. So baru nampak sikit perkembangan. So kita dapat berbual dengan customer, so kita berikan dia lagi satu semangat. You jangan stop, because why? Kalau ni dah stop esok, you proses nak tunggu bikin bot 6 bulan, 8 bulan. So you kena start fikir daripada sekarang. Mau pula sekarang monsun kalau Pantai Timur. So saya dapat merancangkan. Saya ingat pemangkin tourism ni akan mengojak, guarantee. Sebab dah 19-22 bulan dia duduk terbengkalai kat rumah. Mike, dah lebih 30 tahun. 40 Saya diskaun 10 tahun pula.
40 tahun dalam pembinaan bot. Jadi tetapi kita tak nampak di Melaka ni macam tidak ada macu tanda, tidak ada satu plan strategik untuk industri pembuatan bot, industri rekreasi pantai, tasik dan semua. Sedangkan kita ni negeri pantai. Sebab tu isu tambak pasir, isu tambak laut menjadi isu besar ketika pilihan raya negeri Melaka. Mengapa siapa pun menjadi kerajaan perlu memikirkan bahawa potensi yang tidak digembeling, potensi sebagai boleh buat marina, boleh buat industri-industri ataupun sampingan seperti F&B, hotel yang bertaraf seperti di Monaco, seperti di Long Beach, di Singapura, di New Zealand. Adakah Mike rasa sudah sampai masanya? Orang-orang atas ni buatlah satu produk bertaraf dunia yang akan memberi limpahan ekonomi seperti Mike dan juga rakan-rakan seperti nelayan. Adik-beradik saya, Silakan. 5 orang semua. So, memang kalau kita dapat lihat, Malaysia ni, you namakan saya mana satu negeri dalam Malaysia tak ada pantai. Semuanya bermula dari Melaka. Ya. Maritime Hub dari Melaka. So, we had been located. Kalau dapatlah saya mintalah jasa baik kerajaan negeri, fikirkanlah sikit kita Explorer Group ni. 40 tahun, 4 batang tiang kita naik, kita gembling. Dan sekarang kita dah di pesada dunia. Saya dah ekspor banyak tempat. So, boleh tak dipikirkan, kita perlukan marina, kita perlukan shipyard, kita perlukan services. Lebih pada 5,000 bot persiaran. Ini bukan cakap nelayan ya. Melalui Selat Melaka. Tapi tak singgah Melaka pun. Tak tempat, tak ada. So tu Malang sebab agak Malang lah. Malang tu memanglah Malang dah ada Malang dah. Lebih Malang betul lah. Dah jadi Jemalang lah. So anyway, kalau dapat dipertimbangkan, hasrat saya di Explorer Group dan daripada saya sebelum saya innalillah, kita dapat satu shipyard yang betul-betul dapatkan tempat parking boat marina. Jadi tu kita dapat menambah ekonomi khasnya Melaka. Kalau keseluruhannya Malaysia. So sebelum kita buat ni satu, kita mesti mau ada satu plan jangka panjang, Perancangan lah. blueprint mesti mau ada. So berilah saya peluang dapat bakti. Anak Melaka, anak Pulau Gadong, Ini Pulau Gadong orang tanya. anak Baba dan Nyonya. Apa ini lagi? Original. So mustahak kerajaan dapat fikirkan, janganlah berpolitik saja. Ya. Okey, plan masa depan Seafarer. Plan masa depan Seafarer Explorer khasnya di boat ni panggil Explorer itu sebab saya produce dan saya akan buat penggantian kita selepas kita. Inilah seperti ini semua Daryl ni semua dan lain-lain. Saya Ini akan lapis-lapis. berlapis. So besar kemungkinan satu hari kalau dikabulkan dan kerajaan impian itu. impian dikabulkan, kerajaan support kita. Kalau saya di overseas, Explorer di overseas, they will come and back me up. They make sure that I got the marina, I got proper Services, shipyard. shipyard. They will support. But please, masa depan Melaka adalah maritime hub in nature. 600 years ago, we are the best. And we, Explorer, diam-diam, kita dah pergi sepelusuk dunia Dengan hasil ini. dengan hasil ni. So you'll be surprised to see Explorer everywhere. Yeah. We are the first to build boat, composite boat catamaran. We launched it 202. 100% komposit catamaran bersama dengan American. Dan boat ni sekarang ada di Long Beach. Dah layar ke dunia. Boat ni boleh pecah 1,000. Start timbul. It's a composite vessel. This is what Explorer Group want to achieve. Mengapa Mike berkata demikian? Apa potensi turnover industri maritim seperti bot ini untuk Melaka dan juga Malaysia kalau benar-benar kita ada plan strategik? Ji, this is a new economy. Bayangkan, bila kita dalam Malaysia ni tak ada finance. Kalau you punya kewangan kukuh, bank kasih duit dah. Kalau tak ada, orang biasa tak ada lah. So, this industry is very big. Ingat, bank semua nak pinjam duit. Tapi dia nak security, dia nak insurance. So, can you imagine like Hong Leong Bank, Public Bank, semua ada insurance sendiri. So, kalau dapat boat dah memang dah baru start register. So, dia dapat kena beli insurance. Dia kena dapat finance. So, kalau dia kata you bank, you mesti nak security. Okay, then the new economic zone will start. You finance boat, insurance bayar, bank juga bikin duit. Then, the new economic akan grow. So, this is very, very big industry. And remember, Malaysia ni cuaca dia panas dan sejuk. Panas, ya. Tak ada macam orang putih negeri. Betul. So that's why Sesuai. we can really. Kalau you pergi East Malaysia, Cina Puchau tu 4 batang tiang, 5 batang tiang, welding sana, welding hantar, satu dunia. This is our expertise. Why don't we
accept this expertise. Mike, selain daripada pantai Melaka ni, sepanjang daripada Kuala Sungai Linggi sampai ke Melimau ke Sungai Rambai, mana tempat yang paling potensi yang Mike rasa kalau nak buka hub marina, services dan sebagainya, yang Mike dah tahulah satu Melaka dah tahu lokasi. Kat mana yang kalau diberi peluang, dalam pengalaman saya, kalau you nak buat start recreation, marina dan juga you nak buat servis yacht, jangan jauh daripada Melaka. Bandar. Dan, Bandar. Because Bandar why boat ada marina, bandar 5 kilo atau 6 kilo jauh, okey. Tak Because jauh. Tak jauh. Then air, kedalaman air diperlukan. So, kalau cakap tentang tinggi, ada kelebihan dia di sungai. Tapi masalah dia muara nak pergi sungai. ke bandar muara sungai. Dia berlawan pula. Kalau dekat Melimau pun sama. Keseluruhan pantai kita ni, kalau air surut, Ada masalah. ikan belodok. Ya. Mat skipping ikan belodok saja. Itu masalah dia. But walaupun dia dah tambah, tak apalah. Make use of what we have. Ya. Improve what we have. Create what we have. Berilah peluang kepada Explorer Group. We will advise the state, not only state, the whole nation. We can do it if I can supply boat sampai ke satu dunia. Why not we help our Malaysian, especially Melaka, anak Melaka, orang bapa Melaka. We can do it. Mike, tadi dah sentuh tentang tambak. Saya seronok tentang tambak ni. Okey, kerajaan dah ada blueprint tambak. Tak apalah. Yang mungkin yang akan datang ni kalau boleh perlahankan sikit dululah. Tetapi yang dah tambak ini, mengapa make use it? Dan perlu ada perancangan. Jangan asyik nak buat residential area, nak buat commercial area. Tapi yang kita bincang ni nampaknya tak ada dalam perancangan itu. Mengapa ini penting? Dan peliharalah pantai Melaka ni. You ask me honestly, you have to incorporate all. Development tak dapat dielakkan. Dah tambak ke halal lah. So, guna pakai yang ditambak. Sebelum tambak tu, kita kena have a blueprint. Yeah. What are we going to do? Finish this product. But, bila kita buat tu, can we do it a waterfront property? Can we do a marina? Same like the Everglades Florida doing. Same like Gold Coast in Australia. So, we need this. Somebody can understand and do it. But, if we can have a better blueprint, cakap dengan nelayan, cakap orang industry kampung. player, Ya. orang yang suka rekreasi, what they need. Ya. Melaka will be the best maritime hub in the world. Bukan Malaysia saja. Walaupun air kita coklat dah, macam Milo. Tapi, we got thing to offer. Kita ada Pulau Besar, Pulau Dodol, Nangka, Undan. We got 14 island. Termasuklah Dan pulau sejarah. kecil. Yes. And sejarah kita, Warisan. 17 years ago, Cheng Ho got 600 vessels datang sini. Vessel. Portugis datang, angkat harta kita. British datang angkat harta kita. Mendam berahi. Lagi. Kalau cerita ni kan menangis lah. So anyway, state This maritime nation is our legacy. Hazanah It's our kita. DNA. Hazanah kita. Fikirlah orang-orang yang seperti nelayan macam kita. The one who had given the service to the state. Take them. Spill over. Duduk dia orang brainstorm. What you think is bagus untuk negeri Melaka? We cannot sell anything besides tourism. Tak boleh silo. You cannot do it. 600 years been Great Wall of China was built. Orang kata dia gila. Tapi now he's the biggest world attraction. Daripada langit dia turun, nampak tu. Satu ekor naga. So Melaka is there. Cheng Ho was here. Jadilah orang Baba. Terutama sosial kahwin dengan Hang Ipoh kan. Okey. Itu sedikit sejarah dan juga plan masa depan Seafarers Explorer, dan ini merupakan kebanggaan Melaka, kebanggaan tempatan, dan mercu tanda ini sudah berada di merata seluruh pelosok dunia, bukan hanya dimiliki oleh nelayan pantai di Melaka, bukan hanya nelayan pantai di Kelantan, Terengganu, tetapi di seluruh dunia. Dan perlu ada katakan sokongan dan ekosistem yang sesuai. Dan sebab itu kami di Explorer ini amat menyokong apa yang dikatakan oleh Mike dan juga Seafarers Explorer untuk melihat industri maritim ni, industri pembuatan bot perlu diflourishkan ataupun dikembangkan dengan segala sokongan. Dan pastinya pihak kerajaan yang akan dibentuk perlu melihat semua perkara-perkara ini supaya tidak ada yang tertinggal. Nazir Kahar, Melaka memilih.